Dek kerana ketakutan yang melampau serta khawatir dijangkiti, masyarakat meminggirkan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah Murni berpaksikan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para penonton di rumah, apa khabar anda? Bagaimana iman kita hari ini? Adakah bertambah ataupun sebaliknya? Anda kini sedang menyaksikan isu akidah. Saudara penonton yang saya kasih sekalian, apabila kita mendengar tentang HIV, barangkali ada segelintir daripada kita berasa jijik dan ingin menjauhkan diri daripada penghidap HIV ini. Namun begitu, sedarkah anda, adakah kita benar-benar faham tentang HIV? Dan adakah saudara kita yang terlibat dalam masalah ini disebabkan faktor kisah hidup mereka seperti seks bebas dan perkongsian jarum semata-mata, ataupun ada faktor tertentu yang kita belum fahaminya? Ketidakfahaman inilah akhirnya menyebabkan terbina tembok diskriminasi antara masyarakat dan penghidap HIV ini. Untuk itu, isu akidah minggu ini akan merobohkan tembok tersebut, menjelaskan kepada anda apa itu HIV dan bagaimana kita sebagai umat Islam membantu komuniti penghidap HIV. HIV. Mendengar sahaja perkataan tersebut boleh membuatkan masyarakat gemetar serta takut. Ini kerana jangkitan tersebut masih belum ada penawarnya sehingga kini. Oleh kerana ketakutan itulah, masyarakat sering memandang serong serta menyisihkan golongan penghidap HIV ini. Namun begitu, saudara penonton, layakkah kita untuk memingkirkan saudara se-Islam ataupun saudara senegara hanya kerana mereka menghidap HIV? Dan adakah kita semua benar-benar memahami apa yang dimaksudkan dengan HIV? HIV ni kalau ikutnya istilah ni istilah perubatan lah ya. Tapi saya sebagai orang yang bukan ahli atau perubatan ataupun yang bukan doktor ni boleh beri penjelasan secara umum bahawa HIV ini adalah satu sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Jadi sesiapa yang terkena dengan HIV ini, dia ada satu virus dalam badan dia yang virus itu tidak dapat untuk melawan penyakit-penyakit lain yang datang. Jadi dia senang untuk menerima penyakit-penyakit lain. Human Immunodeficiency Virus ataupun singkatannya HIV boleh menyerang imunisasi tubuh ataupun kekebalan tubuh manusia. Virus ini akan menyebabkan tubuh manusia menjadi lemah dan tidak berupaya melawan sebarang infeksi maupun jangkitan. Persoalannya, ramaikah penghidap HIV di Malaysia sehingga menimbulkan ketakutan dalam masyarakat? Tapi macam mana pun kami ada keluarkan satu data dan maklumat kekeluargaan dan sosial di Malaysia. Data yang kami ada ni kami dapat daripada Kementerian Kesihatan juga, tapi agak ketinggalan sedikit ya. Iaitu kami dapat kumpul sehingga kini 2000 hingga 2010. Dan insyaAllah selepas ini kita akan dapatlah data-data terbaru 2010 hingga ke 2013. Sehingga 2010 sahaja jumlah jangkitan HIV yang direkodkan oleh Kementerian Kesihatan ialah 91,382 orang. Dan manakala kes AIDS pula ialah 16,352 orang. Dan yang menyebabkan kematian untuk isu HIV ini ialah 12,943. Itu sekadar 2010. Dari kecil lagi kita telah dididik agar menjauhi najis dadah. Kita juga diajar bahawa najis dadah boleh menyebabkan jangkitan HIV melalui perkongsian jarum suntikan. Media massa seperti televisyen juga sering memaparkan visual penagih yang sedang berkhayal menikmati dunia mereka dan akhirnya mati akibat AIDS. Tetapi HIV bukan sahaja boleh dijangkiti melalui jarum suntikan. Malah, ada beberapa cara yang lain barangkali kita tidak fahaminya. Yang pertamanya kita semua maklum kali ini iaitu melalui seks bebas ya.
melalui perhubungan seks, kerana jangkitan HIV melalui air mani ataupun bendalir dalam badan itu yang akan menyebabkan dia memindahkan virus itu kepada kawan lain. Tak kiralah sama ada melalui faraj kalau lelaki dengan perempuan, ataupun melalui dubur lelaki sama lelaki, ataupun melalui mulut. Ya. Yang kedua ialah mengenai dengan pertukaran jarum, ya, jarum suntikan yang tercemar khususnya kepada pengguna-pengguna dadah. Dan yang ketiga ialah pemindahan darah ataupun organ yang tercemar daripada ibu kepada bayi, sama ada dalam kandungan ataupun melalui proses kelahiran, sama ada proses biasa ataupun operation, ataupun melalui susu ibu kepada anak. Jika diamati, penghidap HIV tidak jauh bezanya dengan orang biasa yang sehat walafiat. Mereka boleh bersukan, bekerja serta berumah tangga seperti insan yang lain. Namun, stigma negatif masyarakat masih menghantui mereka. Sebenarnya stigma kita kepada mereka ini terlalu tinggi. Kadang-kadang tu kita nak bersalam dengan dia orang pun tak berani, nak duduk satu meja pun tak berani. Sebenarnya bukan itu yang merebaknya. Kalau kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, itu yang menyebabkan benda itu boleh merebak. Kalau dalam pergaulan biasa, kita tengok orang yang ada HIV sihat macam biasa. Boleh main bola, boleh main futsal dengan kita apa semua, daripada pengalaman kami. Tak ada apa. Dan mereka ini kena maintain mendapatkan rawatan daripada hospital supaya dapat mengekalkan CD4 mereka itu supaya jangan menurun. Dek kerana ketakutan yang melampau serta khawatir dijangkiti, masyarakat sekeliling sering meminggirkan malah menghina golongan penghidap HIV ini. Mereka sering dicemuh serta dipandang hina menyebabkan mereka menjauhkan diri dari masyarakat. Ini mengakibatkan kesukaran kepada badan kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membantu mereka. Kita alhamdulillah berbangga kerana banyak golongan-golongan terutama daripada NGO Islam yang mendekati mereka. Pada satu masa dulu mereka agak takut dan bimbang dengan kehadiran kita. Tetapi alhamdulillah pada ketika ini mereka nampaknya begitu seronok apabila kita mendekati mereka. Ketahui bagaimana peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dalam mendekati golongan ini. Teruskan bersama Isu Akidah. Saudara penonton, stigma masyarakat hari ini terhadap mereka yang menghidap HIV memberikan kesan yang sangat besar, antaranya pemulauan dan pengasingan, sekalipun mereka telah kembali ke pangkal jalan. Apa yang perlu kita fikirkan, mereka juga berhak untuk meneruskan kehidupan dan sekurang-kurangnya berkongsi kegembiraan dengan apa yang kita rasai. Tidak perlu untuk kita mencaci, mencerca, mahupun melabelkan mereka sebagai orang yang tidak berguna, kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang sekeras-kerasnya perbuatan ini seperti mana yang telah difirmankan olehnya dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan ada sesuatu puak merendah-rendahkan puak yang lain, kerana barangkali puak yang direndah-rendahkan, yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama renunginya. Oleh kerana kesedaran dalam membantu golongan penghidap HIV, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedaya upaya cuba mendekati golongan ini. Pelbagai program dan kempen diadakan khas untuk golongan ini agar mereka tidak merasa terasing. Kru Isu Akidah kali ini berkesempatan menghadiri salah satu program anjuran JAKIM dengan kerjasama Positive Warrior baru-baru ini. Program yang diberi nama Muhibbah siri kedua disertai oleh mereka yang menghidap HIV positif. Mengambil tempat di Bentong, perjalanan dari Kuala Lumpur hanya mengambil masa kira-kira 40 minit. Berlatar belakangkan hutan serta udara yang segar menjadikan Dusun Eco Resort pilihan yang tepat untuk golongan ini. Setibanya di sana, kami diberi takliman oleh pegawai JAKIM yang bertugas, iaitu Encik Syahrul Nizam. Tujuan program tersebut adalah untuk memberi sinar baru kepada penghidap HIV dalam mengharungi kehidupan seharian mereka. Kita nak supaya mereka ini juga
seperti orang biasa, hidup dalam masyarakat. Ya. Sebab itu mereka ini apabila dituduhnya melakukan perkara-perkara yang tidak baik atau orang jahat, mereka ini mendapat penyakit daripada benda-benda yang tak elok dan menyebabkan mereka ini terasa macam mereka terasing. Dia nak pergi masjid pun orang tak pandang jeling-jeling saja ataupun tidak menuduh-nuduh mereka yang bukan-bukan. Kalau ada kenduri kenara apa semua ini, libatkan mereka. Kita jangan takut apabila dia orang datang nanti penyakit dia menghebabkan kita. Bukan. Seperti yang sebut tadi, tidak berhebat melalui salam, melalui makan bersama, bergaul bersama, tidak. Ya. Ada 4 cara yang tadi yang boleh menyebabkan merebaknya HIV itu. Golongan pengidap HIV yang menyertai program Muhibah ini terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Sedari umur belasan tahun sehinggalah berumur 40 tahun. Ini membuktikan bahawa HIV tidak mengenal usia. Program anjuran JAKIM ini juga melibatkan anak-anak pasangan HIV. Ada di antara mereka yang mewarisi HIV daripada ibu bapa dan ada juga HIV negatif. Di sinilah mereka berkongsi cerita dan pengalaman masing-masing. Ditakdirnya anak-anak itu mewarisi HIV daripada mak ayah dia. Mereka, proses kehidupan mereka akan berterusan. Ya. Lagi satu saya nak minta tolong masyarakat. Janganlah kerana anak itu ada HIV menunjuk atau menyalahkan anak itu. Sedangkan kesalahan itu berlaku di kalangan mak ayah dia dahulu. Jadi masyarakat kalau dah memulau mereka, diskriminasikan mereka, macam mana mereka nak meneruskan kehidupan? Kesian kat budak tu. Jadi itu saya minta masyarakat tolong faham perkara ini sebab mereka itu makin bertambah dari setahun ke setahun ada dalam masyarakat kita. Entah besok dia jadi jodoh dengan anak kita ke ataupun dia jadi menantu kita ke apa semua ini. Semasa kru isu akidah berada di sana, terpancar kegembiraan di setiap wajah mereka. Ternyata mereka bergembira dan seronok dalam mengikuti program anjuran JAKIM ini. Pelbagai reaksi dan gaya yang dapat kita lihat. Terbukti, JAKIM berjaya dengan menggunakan pendekatan yang tersendiri. Program yang berunsur kerohanian serta santai ini ternyata memberi sinar harapan kepada mereka. Dan kita mempunyai tanggungjawab yang penuh. Dan JAKIM sebenarnya kita tidak memilih mana-mana sasaran kita bagi kita membangun dan membina kembali apa juga yang berlaku kerosakan kepada masyarakat, termasuk dalam mereka-mereka yang terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sihat ini. Melalui program ini, kita dapat melihat kerajaan begitu bersungguh-sungguh dalam memberikan info serta maklumat kepada masyarakat mengenai HIV melalui iklan-iklan di televisyen serta pamflet. Namun, adakah kita sebagai masyarakat sedar bahawa dengan menyisihkan mereka, meminggirkan mereka, tidak dapat menyelesaikan sebarang masalah? Dalam 2011-2010 gitulah kita dah mula. Sebelum ni orang nampak JAKIM ni asyik tackle isu-isu agama saja. Sebenarnya salah lah. Jadi kami dah cuba meneroka juga. Bukan JAKIM hanya bab orang kata apa, kalau agama ni hanya masjid mati, itu masjid mati. Itu je kan, ibadat-ibadat je. Sedangkan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat ini tidak diberi perhatian. Tapi kami dah ubah dah persepsi kami bahawa isu-isu yang berkaitan dengan sosial masyarakat memang menjadi tanggungjawab kami. Dan Alhamdulillah kami mendapatkan peruntukan khusus daripada Kementerian Kesihatan untuk tackle isu-isu HIV ini. Setiap tahun Kementerian Kesihatan memberi peruntukan. Sekarang orang pandang HIV ni yang terlantar, kurus, kering. Actually tak. Bila datang hari ni semua tengok yang sihat-sihat. Jadi it's an eye opener pada semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159 yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu masih lagi bersikap kasar dan keras hati, nescaya mereka akan menjauhkan diri daripadamu. Oleh itu, maafkanlah mereka, pohonlah keampunan bagi mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka atas sesuatu urusan. Saudara penonton, pendekatan kasih sayang dan lemah lembut merupakan pendekatan yang terbaik untuk kita membantu golongan HIV ini. Inilah yang dilaksanakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sebelum kita saksikan apakah usaha-usaha yang dilaksanakan oleh JAKIM, kita dengar dan lihat dahulu
luahan rasa mereka yang terlibat dalam masalah HIV ini. Kru isu Akidah berkesempatan menemu ramah penghidap HIV positif. Mereka ini bertarung dengan penyakit HIV serta berjuang dalam membantu rakan yang senasib dengan mereka. Dengan inisiatif mereka tersendiri, maka wujudlah Positive Warrior. Jadi ketika itu kekeliruan, rasa marah, rasa penafian dan sebagainya, kompromi sehinggalah sampai ke tahap saya belajar daripada pengalaman tersebut dan kita redha dan kita mencari maklumat. Akhirnya kita meneruskan kehidupan seperti biasalah. Okay, pengalaman akak masa yang akak dapat tahu yang akak dijangkiti virus HIV, waktu tu memang rasa tak ada jalan lah. So akak fikir, first thing akak fikir pandangan masyarakat, pandangan keluarga pada akak, judgemental macam mana nak dapatkan rawatan dan berapa lama akak boleh hidup, dan memandangkan akak ada 4 orang anak. Jadi akak bimbang, takut, bercelaru, semuanya ada. Fitrah manusia akan bangkit daripada kesilapan. Di situlah timbul kesedaran untuk tidak berputus asa. Mereka menganggap bahawa penyakit ini hanyalah ujian dari Yang Maha Esa untuk menguji tahap keimanan mereka. Saya berpegang pada keyakinan saya bahawa ujian Allah adalah yang terbaik untuk saya melalui kehidupan dan sebagai satu anjakan paradigma saya untuk menjadi insan yang lebih berguna ke dalam masyarakat lah. Inspirasi dan motivasi sebenarnya akak dapat daripada suami akak sekarang, Rosli bin Ismail, sebab dialah yang banyak memberi sokongan moral, memberi nasihat, menunjukkan it's not the end of the world, it's not the end of the road. Rawatan ada. In fact, kita boleh pulihkan kehidupan kita lebih baik daripada dulu. So daripada situ kekuatan saya timbul, dan bila pandang anak-anak semua memberi sokongan padu pada saya, alhamdulillah. Itu yang saya teruskan. Ternyata program kali ini mendapat penyertaan yang agak memberangsangkan. Tidak seperti program terdahulu yang hanya disertai lebih kurang 10 orang sahaja. Antara slot pengisian yang ditawarkan seperti latihan dalam kumpulan serta pengisian rohani yang santai. Aktiviti lasak dan mencabar juga merupakan salah satu slot pengisian di sini. Peserta diuji keberanian mereka dengan menyeberangi titian gantung serta melakukan flying fox dan pelbagai lagi aktiviti demi menguji tahap kekuatan fizikal dan mental. Okey, saya join pertubuhan Positive Warrior Malaysia sebagai ahli biasa, and then bila beberapa aktiviti mereka selalu akak join. So it's like a big satu keluarga yang besar, di mana kami share masalah kami, masalah ubat, masalah apa. So mereka ajak join sekali program ni, dan one thing saya sangat berterima kasih pada pihak JAKIM kerana memberi kami peluang dan memberi kami kepercayaan lah untuk menjalankan aktiviti bersama-sama kami. Itu yang saya sangat-sangat bersyukur. Dan alhamdulillah kami terlibat adalah dengan satu usaha sama di bawah NGO yang saya pimpin, Pertubuhan Positive Warrior Malaysia, dengan kerjasama JAKIM, pihak MSC, Institut Latihan Islam Malaysia, Positive Living. Kita bekerjasama dengan banyak NGO lain yang terlibat, saling melengkapi untuk membantu masyarakat yang berdepan dengan isu-isu yang kita bincangkan sekarang lah. Bagaimana pula dengan pengisian program JAKIM? Adakah ianya bersesuaian? Okey, pengisian dia yang satu adalah manual HIV and AIDS Islam, dalam Islam. Sebab kita punya konsep pun Islam, kemelayuan dan kekeluargaan. Itu dia. Bagaimana pula kehidupan sekarang sebagai salah seorang PL HIV, iaitu People Living with HIV? Last time kita rasa kita ni sendiri. Sekarang kita rasa ni kita adalah satu keluarga yang besar, di mana kita saling sokong, menyokong di antara satu sama lain, dan saling menasihati antara satu sama lain. Of course, lebih baik daripada dulu. Saya rasa hidup saya lebih bermakna, lebih ceria, saya lebih menikmati kehidupan. Saya boleh katakan segala-galanya adalah lebih baik daripada hari semalam. Jadi saya tak nampak isu sebenarnya hidup dengan HIV. Mereka sudah sedia untuk berubah.
Mereka sedia untuk maju ke hadapan walaupun rintangannya sangat besar. Dan adakah kita sebagai seorang Muslim masih lagi mahu menyisihkan mereka? Apakah kita layak untuk menghakimi mereka di atas kesilapan lampau? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pun mengampuni hamba-hambanya. Nasihat saya satulah, misal kata anda, sesiapa pun anda yang rasa pernah mengamalkan aktiviti yang berisiko dulu, dapatkan ujian saringan sekarang. It's better to know than not to know. Sebab rawatan ada. Setiap Muslim itu bersaudara. Itulah pegangan yang harus kita amalkan agar Islam terus syumul di atas muka bumi. Be positive, think positive. HIV is nothing. Discrimination, judgmental and stigma is something. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Itulah janji Allah kepada hamba-hambanya. Kita sebagai manusia, janganlah berputus asa dalam mencari penawar tersebut. Dan kita sebagai masyarakat seharusnya saling bantu-membantu antara satu sama lain seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para penonton, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Namun sebelum itu, bagaimana dengan tembok diskriminasi dan stigma kita terhadap golongan HIV ini? Adakah sudah berjaya dipecahkan ataupun belum? Seandainya sudah, Alhamdulillah. Sekiranya belum, tepuk dada, tanya iman masing-masing. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sebarang komen, cadangan maupun idea yang ingin dikongsikan, sila hantarkan ke laman Facebook kami di facebook.com/isuakidah. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Sebelum berpisah, ingat musuh akidah ada di mana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Didah demi akidah.